Maria Montessori, tokoh pendidikan awal kanak-kanak. Latar belakang. Dilahirkan pada 31 Ogos 1870. Tarikh kematian beliau adalah 6 Mei 1952 di Norwich, Netherlands. Memperolehi pendidikan awal di Via di San Niccolo da Tolentino, Regio Institusi Tecnico Leonardo da Vinci pada tahun 1886 hingga 1890 dan seterusnya University of Rome. Beliau beragama Katolik. Bapanya ialah Alessandro Montessori, manakala ibunya Rinalda. Dikenali dengan pengasas kaedah Montessori, beliau merupakan siswaza dan juga wanita pertama di Itali. Beliau juga merupakan ahli Psychiatric University. Beliau utamakan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan pengalaman dan latihan deria yang cekap. Bidang utama bagi Maria Montessori ialah pendidikan awal kanak-kanak. Beliau digelar sebagai tokoh pendidikan di Rom kerana beliau berpengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak terancang akal. Pada tahun 1899, beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rom. Beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan uji kaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian terhadap kanak-kanak. Kejayaan beliau di Itali telah diiktiraf di peringkat antarabangsa dan untuk selama 40 tahun beliau mengembara ke serata dunia, memberi kuliah, penulisan dan menguruskan program latihan. Bukan sahaja sebagai tokoh pendidikan, Maria Montessori juga merupakan salah satu wanita perubatan pertama di Itali pada tahun 1896 ketika beliau berusia 26 tahun. Pada tahun yang sama, beliau dipilih sebagai wakil wanita Itali dalam Kongres Feminis yang diadakan di Berlin, di mana beliau mempertahankan kesamaan hak wanita. Beliau juga merupakan seorang saintis, ahli falsafah, penyokong gerakan kewanitaan dan seorang humanis, dan merupakan pendidik kanak-kanak awal yang telah dicalonkan untuk menerima hadiah Nobel Keamanan. Selamat sejahtera, nama saya Kalai. Saya akan membincangkan tentang idea atau pemikiran Maria Montessori. Menurut Maria Montessori, pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta membantu perkembangan intelek, fizikal, sosial, emosi dan rohani. Montessori mengemukakan beberapa idea dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. Antaranya idea adalah A. Minda yang mudah menyerap. Menurut Montessori, minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui diri mereka. Sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut, seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. B. Persekitaran yang tersedia. Persekitaran yang mengalahkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Peranan guru adalah menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai. C. Didikan diri. Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik. Kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal, tetapi guru perlu mengajar kanak-kanak belajar secara formal dan guru perlu membimbing kanak-kanak untuk membuat pemilihan bahan dan aktiviti. D ialah bahan pembelajaran. Guru perlu mengajar cara yang betul untuk menggunakan bahan yang dipilih dalam aktiviti pembelajaran secara bebas dan sukarela. Mengikut Montessori, matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanak-kanak daripada segi penumpuan perhatian, kemahiran memerhati, meneliti, kesedaran berkenaan, susunan dan peraturan, keseimbangan pergerakan dan lain-lain. E. Tempo sensitif. Tempo sensitif adalah tempo yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Tempo tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dan dengan sentiasa menanya soalan dan sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan sepasukan. Saya, Rabia Takdawiyah, akan menyambung pada sumbangan Maria Montessori. Terdapat banyak sumbangan yang diberikan oleh tokoh, tapi saya cuma mengambil sebahagian daripadanya saja. Maria Montessori telah memperkenalkan Casa de Bambini atau lebih dikenali sebagai rumah kanak-kanak. Beliau juga menekankan kepentingan terhadap penyerapan minda kerana kanak-kanak mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka.
Beliau telah menciptakan peralatan besar kecil dan persekitaran kecil kanak-kanak supaya mereka boleh berdikari tanpa bergantung kepada bantuan orang dewasa. Sebagai contoh, Aidil menumpahkan air di atas meja. Dia dengan sendirinya boleh mengambil kain lap dan mengelap meja tu tanpa meminta bantuan daripada gurunya. Prasekolah hari ini juga banyak menggunakan bahan-bahan yang menjana idea kanak-kanak. Minda kanak-kanak ni mudah diserap melalui ide dia sebelum diajar oleh guru prasekolah. Mereka akan menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan bila cikgu menanyakan berkaitan dengan perkara tersebut, mereka dapat menjawab dengan penuh yakin. Yang terakhir sekali, mengajarkan beberapa aspek seperti aspek persekitaran sekolah, aspek kanak-kanak, aspek guru, aspek bahan dan aspek kurikulum melalui pendidikan Montessori. Okey, seterusnya ialah isu semasa yang relevan dengan idea tokoh. Antara isu semasa yang relevan ialah pembelajaran waktu kini semuanya secara atas talian. Disebabkan COVID yang melanda di negara kita, pembelajaran semuanya dibuat secara atas talian. Ia telah menyebabkan pelajar susah mahu fokus dan tidak mahu belajar. Ada juga yang stres sehinggakan kemurungan. Ini agak membimbangkan untuk masalah kesihatan mental mereka. Ya, kerana semua bahan pelajaran dalam talian. Ia agak susah untuk pelajar memahami sesuatu perkara kerana semuanya berada dalam atas talian dan bukan secara bersemuka. Kedua ialah pelajar tidak boleh rapat antara satu sama lain disebabkan pandemik COVID yang melanda negara kita. Ia disebabkan disebabkan COVID yang melanda, pelajar tidak boleh rapat dan semuanya belajar di atas talian. Ia agak bercanggah dengan idea yang Maria Montessori katakan, iaitu idea persekitaran yang sedia kerana masalah yang telah melanda negara kita. Ia agak tidak logik kerana pelajar tak boleh rapat antara satu sama lain dan perlu mengekalkan jarak di antara mereka. Disebabkan itulah mereka semuanya belajar di atas talian.